Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video kali ini kita akan cuba fahamkan bab yang kedua, ekosistem tingkatan 2 sains. Yang ni kamu boleh tengok muka surat 20 buku teks ya, muka surat 20 buku teks, iaitu bab ekosistem. Jadi kalau ikut dalam buku teks ni, dia akan cerita dulu tentang aliran tenaga. Jadi cikgu tak nak pergilah aliran tenaga, cikgu nak memula terus dengan ekosistem, sebab tajuk dia ekosistem kan. Jadi kalau kamu tengok ekosistem ni, bila dia terang tentang ekosistem, muka surat 28. Okey, dekat dalam muka surat 28 tu ada yang ada ekosistem kolam tu. Kalau kamu buka buku teks lah. Jadi kalau kamu tak buka pun tak apa, tak ada masalah. Jadi tengok nota yang cikgu dah sediakan ni sahaja. Jadi kita pergi dulu yang besar sekali. Jadi ekosistem ni adalah yang sesuatu yang paling besar sekali yang kamu belajar lah. Sebenarnya dia ada lagi besar kategori dia tu. Tapi dalam level kamu ni, ekosistem paling besar sekali. Ekosistem ialah beberapa komuniti. Ini ayat yang penting, beberapa komuniti tinggal bersama satu habitat. Jadi beberapa komuniti tinggal bersama satu habitat, saling interaksi. Ni keyword dia lah. Jadi kita ada komuniti tinggal dekat satu tempat, satu habitat, dan dia akan interaksi antara satu sama lain. Jadi kita kena fahamkan ekosistem tu, dia paling besar sekali. Dalam ekosistem ada komuniti. Beberapa komuniti yang akan interaksi antara satu sama lain. Dan komuniti ni, interaksi ni, habitat ni, dia boleh terdiri daripada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup ni apa? Paling mudah sekali lah. Macam manusia ni benda hidup. Haiwan-haiwan benda hidup. Tumbuh-tumbuhan benda hidup. Jadi benda yang tak hidup ni maksudnya benda yang tak membesar, tak membiak, tak perlukan makanan. Tanah contohnya, udara contohnya, iklim, cahaya, tu benda bukan hidup lah. Tapi benda-benda bukan hidup ni akan mempengaruhi benda hidup, akan mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Sebagai contoh, cahaya. Pastinya cahaya tu mempengaruhi tumbuhan. Jadi kalau cahaya tak banyak, tumbuhan pun agak susah nak hidup. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak jalankan fotosintesis. Okey, itu untuk ekosistem yang pertama, paling besar sekali. Kemudian kita ada komuniti. Sebab dalam ekosistem dia beberapa komuniti kan. Cikgu nak pilih warna hijau tengok. Dia beberapa, tak elok hijau tu, besarkan sikit. Beberapa komuniti. Jadi komuniti itu apa? Komuniti ialah beberapa populasi organisma. Jadi komuniti pula adalah beberapa populasi organisma. Jadi dia ada yang atas tu ekosistem, dalam ekosistem ada komuniti, dalam komuniti ada populasi pula. Jadi populasi organisma yang berbeza hidup bersama dalam satu habitat dan saling interaksi. Jadi ini melibatkan satu habitat, satu tempat tinggal. Jadi habitat tu tempat tinggal dia lah. Apa maksud tempat tinggal? Tempat dia makan, tempat dia buang air besar, tempat dia kencing, tempat dia membiak, tempat dia bermain dengan ahli keluarga dia. Jadi habitat lah kat situ. Okey, jadi dia akan ada interaksi antara benda hidup dengan benda tak hidup. Benda hidup tu pula akan interaksi antara populasi. Okey, yang itu kita panggil sebagai komuniti. Yang ni yang kedua. Kemudian kita ada populasi. Apa maksud populasi? Sekumpulan organisma. Jadi yang ini dia pergi kepada satu kumpulan organisma, satu grup organisma, satu grup haiwan contohnya, atau satu grup tumbuhan yang sama spesies. Dia orang ni adalah sama spesies. Macam mana kita nak tahu dia sama spesies? Selalunya dia ciri dia sama. Macam manusia, macam mana kita nak tahu dia manusia? Dia spesies Homo sapien. Manusia ni spesies Homo sapien. Kita tengoklah muka dia, pipi dia, hidung dia, telinga dia, okey, tangan dia, kaki dia, badan dia berbulu, muka dia berbulu macam mana. Jadi seimbas lalu kita tahu ini adalah Homo sapien, manusia. Kalau kita pergi dekat kawasan dekat-dekat dengan hutan, di situ ada monyet-monyet kan. Ada monyet-monyet ni, kita nampak dia, kita tahu itu spesies monyet kan. Dia tak sama dengan manusia. Walaupun dia ada telinga,
ada hidung, ada mata, ada kepala, dia bukan spesies yang sama. Jadi dia ada kumpulan dia yang hidup di situ dan ada kumpulan manusia yang hidup di tempatnya. Boleh ya? Jadi dia akan ada interaksi antara satu sama lain dia, antara spesies yang berbeza. Tapi bila sebut tentang satu populasi, dia melibatkan individu, organisma yang sama, spesies yang sama hidup dalam satu kumpulan. Dia hidup dalam satu kumpulan. Dia bukan hidup dalam 2 kumpulan, 3 kumpulan. Tak, dia hidup dalam satu kumpulan. Dia kira sebagai satu populasi. Kemudian kita ada spesies. Jadi spesies ni sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi cikgu cerita tadi lah kan. Jadi kita secara pandangan kasarnya kita boleh lihat dengan mudah lah. Kita tengok je orang tu ataupun organisma tu, kita compare dengan satu lagi organisma, sama ke tidak? Kalau sama, kemungkinan dia spesies sama. Tapi kalau tak sama, dia kemungkinan spesies yang berbeza. Kemudian dia boleh biak. Dia boleh biak, maksudnya dia boleh mengawan. Yang jantan akan memasukkan organ pembiakan dia ke betina dan dia boleh menghasilkan zigot. Zigot tu boleh berkembang menjadi embrio dan boleh menjadi fetus dan keluar sebagai generasi yang baru, anak yang baru. Itu proses yang sangat penting. Macam mana kita nak confirmkan sesuatu spesies? Sebab kalau spesies yang berbeza, dia membiak dan mengawan, dia takkan boleh hasilkan generasi yang seterusnya. Itu akan ada masalah. Memang cikgu tak nak ceritalah benda-benda yang sangat-sangat pelik, unik kan. Aneh ni. Benda-benda aneh ni dia rarely berlaku. Dia jarang sekali berlaku. Jadi kamu tak payah pening kepala. Kamu nampak ada kambing lahirkan bayi serupa manusia. Kau tak payah pening kepala. Benda-benda tu cerita aneh. Kan? Benda-benda yang aneh ni tak perlu peningkan kepala kamu. Yang mudah-mudah saja kalau manusia ni dengan manusia, dia punya biak dia. Kemudian anak pun akan lahir manusia juga. Sama juga kalau burung pun sama, dia mesti spesies yang sama. Dia akan, bila spesies yang sama, dia akan mengawan, dia akan hasilkan anak spesies yang sama dengan mak ayah dia. Dia tak boleh berbeza. Okey, itu antara faktor paling utama macam mana kita nak consider dia atau kita nak groupkan dia, kumpulankan dia dalam kumpulan spesies yang sama. Boleh ya? Dan mesti hasil anak lah. Kemudian kita ada habitat. Habitat. Jadi spesies ni duduk dalam habitat lah. Persekitaran, tempat tinggal organisma. Jadi untuk fahamkan kita lagi tentang ekosistem ni, kita terus tengok kepada gambar yang cikgu lukis ni lah, pemandangan yang cikgu lukis ni. Kalau kamu tengok dekat dalam muka surat 28, buku teks kamu, dia lukis ekosistem kolam. Jadi cikgu tak nak lah lukis ekosistem kolam tu. Cikgu tukar sikit ekosistem kawasan macam padang ni. Okay, dia ada bukit kat situ, ada tanah lapang. Okay, kemudian dia ada kolam atau sungai kat situ. Jadi kita pergi dulu kepada ekosistem. Jadi kita nak tengok secara meluas dulu, besar dia dalam keadaan apa. Ekosistem terdiri daripada beberapa komuniti yang atas ni. Okey, yang atas ni terdiri daripada beberapa komuniti tinggal bersama satu habitat. Jadi komuniti ni dia boleh kena tengok pula komuniti tu apa, iaitu beberapa populasi berbeza hidup bersama dalam satu habitat dan saling interaksi. Jadi komuniti itu pula dia ada populasi-populasi. Sebagai contoh kita ada komuniti air di sini. Okey, sorry, bukan komuniti air. Betul lah, komuniti air. Ini komuniti sungai. Jadi kita ada komuniti darat, kemudian kita ada komuniti yang udara lah. Okey, darat ni bolehlah tanah lapang. Jadi ini keseluruhan ni adalah satu ekosistem. Jadi dia ada beberapa komuniti. Dia ada pada satu habitat yang sama dan dia ada interaksi antara satu sama lain. Kemudian untuk komuniti pula, dia ada populasi dia. Populasi organisma. Jadi kamu tengok sini, populasi organisma.
Populasi organisma. Bila sebut tentang populasi organisma, dia melibatkan sekumpulan organisma yang sama spesies. Jadi dalam komuniti itu dia ada populasi. Dia ekosistem. Dalam ekosistem ada komuniti. Dalam komuniti ada populasi. Populasi itu apa? Individu-individu organisma yang sama spesies. Sebagai contoh dekat sini, kita ada lembu. Sini kita ada ikan. Sini kita ada katak. Sini kita ada belalang. Sini kita ada ular lah ya. Tak apa nak pandai lukis kan. Atas ni ada burung. Jadi sekarang ni ada lebih kurang 3 ke 4 komuniti ni. Dalam komuniti ada populasi. Dalam populasi tu ada spesies. Jadi spesies untuk populasi lembu tu dia ada apa? Ada lembu lah, individu lembu. Jadi maksudnya ada untuk satu populasi yang ini, satu populasi. Yang ini satu populasi. Yang ini satu populasi, satu populasi, satu populasi, satu populasi. Ingat ya, populasi itu mesti spesies yang sama. Kamu nampak ni warna dia lain dengan warna yang ini kan? Kemungkinan dia spesies yang berbeza. Jadi yang ini pun warna lain, dia kemungkinan spesies burung yang berbeza. Jadi kat sini in total ada tumbuhan satu spesies yang sama tumbuhan. Kita ada berapa populasi kat sini? Cuba bilang. Bilang nak berwarna apa? Cikgu pun kadang-kadang pening nak pilih warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 populasi yang dibina daripada beberapa komuniti. Secara keseluruhan ini satu ekosistem. Dia akan ada interaksi antara satu komuniti dengan satu komuniti lain. Sebagai contoh, lembu ni, ekosistem komuniti darat atau tanah lapang ni, ataupun komuniti pinggir atau kaki bukit, kan nampak bukit kaki gunung kan. Jadi dia akan berinteraksi dengan komuniti air ni. Sebab apa? Dia nak minum air. Jadi dia pergilah dekat kawasan tepi sungai tu, dia minumlah air. Okey, kemungkinan yang belalang ni, dia pergi lompat, dia terlompat dekat kawasan air ni. Bila terlompat ke kawasan air, ada katak kat situ. Jadi katak tu makanlah belalang tu. Jadi dia ada interaksi antara populasi belalang dengan populasi katak, ataupun belalang dengan ikan, ataupun ular. Ular dia punya interaksi antara ular dengan katak. Jadi ular dengan katak ni apa interaksi dia? Mangsa pemangsa. Okey, boleh ya. Kalau macam ikan dengan katak, kemungkinan dia makan belalang kan. Jadi dia persaingan lah. Persaingan. Sebab dia mendapatkan makanan yang sama. Lembu pula dia akan bersaing antara satu sama lain. Kemungkinan dia akan bersaing untuk tempat lah. Jadi untuk tempat antara satu sama lain. Jadi populasi ni sekumpulan organisma sama spesies. Jadi untuk lembu duduk satu kumpulan, semua lembu lah. Maksudnya lembu jantan, lembu betina tu boleh mengawan dan membiak dan boleh dapat anak. Jadi ada anak-anak baru di sini ni. Tu penting lah. Kamu nak bagi tahu dia. Paling utama sekali, kadang-kadang kita nampak macam sama. Kan beruk tu macam sama bentuk dia. Satu beruk chimpanzee, satu orang hutan. Kan kadang setengah orang nampak sama ni, jenis-jenis monyet ni semua kan. Tapi padahal dia spesies yang berbeza. Kenapa dia spesies yang berbeza? Sebab dia tak boleh mengawan. Orang hutan dengan chimpanzee, dia tak boleh mengawan dan dapat anak. Maksudnya dia spesies yang berbeza. Sama juga burung. Burung-burung lah kan. Burung tu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi dia tak semestinya sama spesies. Macam mana kita nak confirmkan betul-betul dia berbeza spesies dari proses mengawan? Kalau dia tak boleh mengawan dan tak boleh dapat anak, dia spesies yang berbeza. Confirm spesies yang berbeza. Boleh ya? Tapi kadang-kadang spesies yang sama ni pun tak dapat anak jugalah. Itu masalah lain lah. Tapi kadang-kadang bukan sebab dia berbeza spesies. Sebab dia ada masalah dengan organ pembiakan yang kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Habitat tu apa? Habitat tu persekitaran tempat tinggal dia. Jadi bila sebut tentang, cikgu ulang balik yang pertama ni, ekosistem, dia melibatkan beberapa komuniti tinggal bersama di satu habitat dan saling interaksi antara satu sama lain. Jadi ada interaksi antara lembu dengan ikan melalui dia bersaing untuk dapatkan air lah. Ataupun tak adalah bersaing sangat air kan.
katak dengan ikan ke, satu populasi bersaing dengan satu populasi yang lain. Komuniti di darat, komuniti di air, komuniti di udara sebagai contoh lah. Jadi dia ada terpaksa kena interaksi antara satu sama lain. Kemudian dia juga ada interaksi dengan benda bukan hidup. Contohnya macam air tadi. Air itu jadi tempat tinggal dia. Jadi tempat sumber minuman dia. Jadi dia kemungkinan akan terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk dapatkan tempat tu ataupun dapatkan sumber tu. Komuniti pula dia beberapa populasi. Contohnya komuniti di pinggir gunung. Jadi dia ada lembu di situ, ada belalang, dia ada ular. Kemudian populasi pula adalah sekumpulan organisma sama spesies hidup pada habitat yang sama. Spesies pula organisma yang mempunyai ciri yang sama boleh biak hasil anak. Habitat adalah persekitaran tempat tinggal organisma. Sekarang ni kita pergi lihat pula kepada keseimbangan. Ini memang ada dalam buku teks lah. Jadi sebab tu cikgu sebutkan muka surat 29. Okey. Muka surat 29. Keseimbangan. Jadi keseimbangan ni organisma saling bersandaran untuk kemandirian spesies. Apa maksud kemandirian spesies ni? Jadi sebagai contoh, haiwan tu dia membesar di satu kawasan. Jadi bila dia membesar, dia memerlukan makanan. Dia memerlukan tempat tinggal. Dia memerlukan cahaya matahari ke. Okey. Jadi tanpa bantuan sesiapa, tanpa bantuan manusia ke, tanpa bantuan kerajaan ke, tanpa bantuan NGO ke, dia dapat hidup, membesar. Kemudian bila dah membesar dewasa, dia dapat biak antara satu sama lain dengan pasangannya dan lahirkan anak. Jadi maksudnya dia mandiri. Dia dengan sendirinya dia dapat jaga diri dia, dapat berdikari tanpa bantuan sesiapa. Dapat berdiri di atas kaki sendiri. Jadi maksudnya spesies tu bila dalam keadaan yang macam tu disebabkan kestabilan, keseimbangan ekosistem. Ekosistem tu stabil. Maksudnya makanan dia tu tak kurang. Tempat dia tak tercemar. Okay? Tak ada orang ganggu dia. Pergi kacau tempat habitat dia. Ataupun rantaian makanan tu tak terganggu. Jadi apa yang dia nak makan tu ada. Tak berlebih sangat, tak berkurang sangat. Okay? Jadi maksudnya dia boleh survive. Dia boleh terus hidup. Terus menjalani kehidupan, terus boleh dapatkan generasi yang seterusnya. Generasi yang seterusnya tu pun boleh hasilkan generasi yang seterusnya. Jadi dari satu generasi ke satu generasi dia dapat teruskan kehidupan dia disebabkan oleh keseimbangan alam. Dia bersandaran antara satu organisma dengan satu organisma lain. Boleh faham tak? Jadi organisma juga saling sandaran ke persekitaran. Sebagai contoh, dia kenalah persekitaran yang sesuai dengan kehidupan ya, supaya dia boleh survive, dia boleh berdikari. Suasana persekitaran tu membantu dia dapat membesar dengan bagus dan dapat bersaing dengan bagus dengan organisma-organisma lain. Jadi persekitaran tu apa? Ada air. Jadi kalau kawasan tu tak ada air, macam mana dia nak teruskan kehidupan? Jadi tak ada air, kita pun susah kan. Kalau kamu tiba-tiba satu hari rumah tak ada air, buka-buka pilih air tu tak ada air keluar, kamu rasa selesa tak? Kan nak basuh kencing, nak basuh berak, nak mandi. Tak mandi sehari, orang Melayu ni mandi sehari kurangnya 2 kali atau sekali. Jadi kalau tak mandi sampai seminggu, kita rasa tak selesa sungguhlah kan. Jadi air sangat-sangat penting. Kemudian kita ada cahaya. Cahaya ni tumbuhan lah. Selalunya cahaya ni kepentingannya pada tumbuhan. Walaupun kepentingan cahaya pada manusia pun sama jugalah. Dia ada bagi vitamin. Cikgu tak ingat lah vitamin apa. Kamu boleh carilah. Cikgu ni tak ingat, tak apalah. Bukan cikgu nak kena jawab exam. Yang kena ingat betul-betul sebab nak jawab exam, kamu yang dengar video ni lah. Jadi nak tak nak kamu kena usaha semampu yang boleh untuk kejayaan diri sendiri. Kemudian udara. Jadi udara ni kena bersih jugalah. Udara kena bersih, tidak ada kekotoran, tidak ada pencemaran. Jadi organisma tu dia boleh terus hidup kalau tidak ada pencemaran pada udara tu. Sebagai contoh pokok, kalau ada pembakaran hutan, pembakaran kawasan pertanian, dia akan hasilkan debu-debu
hasil daripada pembakaran tu yang akan naik ke udara. Debu-debu ni akan dibawa angin dan ditolak sehingga dia jatuh pada permukaan daun. Bila dia jatuh pada permukaan daun, dia akan tutup liang-liang stoma yang ada pada daun, yang akan menyebabkan daun-daun tu tak boleh nak mengambil karbon dioksida. Apabila tak boleh nak mengambil karbon dioksida, fotosintesis tak boleh nak berlaku. Apabila fotosintesis tak boleh nak berlaku, tumbuhan tu lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya. Dia tak boleh nak menjalankan proses yang sepatutnya dia jalankan. Dia tak boleh nak mandiri. Kemudian udara dah, kita ada tanah. Pastinya lah, kalau ada pencemaran pada udara, jadi bila hujan datang, udara punya gas-gas yang berbahaya tu akan bercampur dengan air hujan. Jadi bila dia bercampur dengan air hujan, akan menyebabkan keasidan air hujan tu semakin tinggi, ataupun asid tu semakin rendah lah. Asid tu boleh jatuh 3 ke 4 ke. Hujan tu akan jadi berasid. Jadi bila hujan berasid, dia kena pada tanah, tanah tu akan jadi asid. Jadi bila tanah berasid, banyak tumbuhan yang akan mati. Sebab tu ada kawasan-kawasan hutan tertentu di luar negara, hutan dia musnah disebabkan hujan asid. Bayangkanlah, hujan tu datang dan hakiskan hutan-hutan yang ada ni dan musnahkan kehidupan yang ada. Betapa sayang dan ruginya lah di atas tangan-tangan kerakusan manusia ni musnahkan alam sekitar. Kemudian saling sandaran akan menyebabkan keseimbangan. Dia seimbang lah, maksudnya dia nak makan ada, dia nak minum ada, dia dapat bersaing dengan bagusnya antara satu spesies dengan satu spesies yang lain. Dia takkan jadi terlalu banyak, dia takkan jadi terlalu sedikit, dan dia akan sentiasa ada pada tempat tu. Spesies tu akan ada, spesies tu akan kekal daripada satu generasi ke satu generasi lain. Spesies pun kadang-kadang pada satu tempat dia tak boleh jadi terlalu banyak. Bila jadi terlalu banyak, dia akan kacau rantaian makanan. Sebagai contoh, pemangsa banyak sangat. Jadi bila pemangsa banyak sangat, dia akan menyebabkan mangsa jadi sangat-sangat berkurang. Jadi mangsa tu kemungkinan akan hapuslah, pupus. Kawasan tu mungkin akan pupus. Dia tak mandiri, kita panggil. Jadi tak boleh terlalu banyak sangat, tak boleh terlalu sedikit sangat. Kalau pemangsa kurang pula kan, pemangsa tak ada kawasan itu. Jadi pemangsa tu tertiary kan, pengguna tertier. Kemungkinan pengguna sekunda akan menjadi banyak. Pengguna sekunda akan jadi banyak, yang menyebabkan akan kacau pengguna primer dan pengeluar. Jadi kat situ akan bermasalah nanti. Dia tak boleh, dia kena seimbang antara satu rantaian makanan dengan satu rantaian makanan lagi. Jadi kadang-kadang disebabkan apa dia jadi tak seimbang tu, selalunya disebabkan manusia. Tak seimbangnya rantaian makanan ni, tak seimbangnya persekitaran ni, semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kebanyakannya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kadang-kadang lah disebabkan oleh bencana alam. Tapi kebanyakannya memang tangan manusia yang merosakkan, mencederakan, melukakan alam sekitar, menyebabkan ketidakseimbangan ini. Kemudian kita ada interaksi antara organisma. Jadi interaksi antara organisma ni kita ada persaingan, mangsa-pemangsa, kita ada simbiosis. Jadi ada 3 di sini. Cek ulang sekali lagi. Persaingan, mangsa-pemangsa, simbiosis. Kamu pernah belajar dululah waktu UPSR kan. Yang ni ulangan lah dengan harapan sentiasa kamu ingat lah. Walaupun kamu mungkin nanti tak berminat lagi nak sambung belajar kan, nak jadi YouTuber kan. Jadi at least kamu tahu asas ni. Jadi interaksi antara organisma ni ada 3. Persaingan, mangsa-pemangsa, simbiosis. Untuk persaingan, organisma dalam satu habitat, pastinya lah dia dalam satu habitat. Ini ada dalam muka surat 33. Okay. Ada simbiosis, mangsa-pemangsa. Ada kat situ ada video interaksi antara organisma dengan persekitaran kan. Kamu boleh scan dia punya kod-kod tu, boleh tengok lah. Okay. Kita pergi pada persaingan. Jadi organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan sumber yang terhad.
Jadi kadang-kadang sumber tu terhad, jadi dia terpaksa bersaing. Sebagai contoh, dekat rumah kamu ada satu roti saja, ada sebiji roti, sebiji ke? Sebiji roti. Jadi yang nak makan, yang nampak, mata yang nampak tu, kamu ada 6 adik-beradik. Roti tinggal sebiji, jadi sumber terhad. Siapa yang akan dapat? Okey. Jadi siapa yang akan dapat? Kita tak tahulah siapa yang lebih dominan dalam 6 orang adik-beradik itu. Okay? Jadi yang dominan selalunya akan menang lah. Dia akan dapat roti tu dan dia tak akan share dengan orang lain. Ada yang jenis yang tak ada yang dominan, kemungkinan dia share sikit-sikit lah, secubit seorang. Jadi bersaing untuk sumber yang terhad. Sebagai contoh, sumbernya ada cahaya. Cahaya ni selalu tumbuhan lah. Ruang ni boleh tumbuhan dan haiwan. Air boleh jugalah, tumbuhan haiwan pun boleh bersaing untuk dapatkan air. Makanan ni pastilah. Okay? Tumbuhan pun ada makanan dia. Contoh dekat tanah tu, tanah ni antara nutrien yang cukup-cukup penting bagi pembentukan daun, pembentukan batang, pembentukan pucuk, pembentukan akar adalah dipanggil sebagai nitrat. Jadi nitrat ni sangat-sangat penting ada di tanah untuk tumbuhan tu membesar dengan bagus. Jadi kalau tumbuhan tu tak cukup nitrat, dia akan mulai menguning daun-daun dia. Lama-lama matilah. Jadi makanan bagi tumbuhan. Haiwan apatah lagi lah. Sehari itu sekali ke, 2 kali ke, 3 kali kan. Kemudian pasangan. Jadi pasangan ni, jadi dia akan bersaing untuk dapatkan pasangan. Sama ada yang betina akan bersaing dengan betina untuk dapatkan jantan, atau jantan bersaing dengan jantan untuk dapatkan betina. Jadi dia ada macam-macam keadaan dia. Cerita mendalam lah tentang tu. Okay? Jadi pasangan ni dia boleh bersaing, boleh bergaduh, boleh berantakan lah antara satu sama lain ni untuk pastikan pasangan dia tu dapat kekal dengan dia, dapat membiak dengan dia, dapat yang betina tu melahirkan anak dia. Jadi bila melahirkan anak dia, maksudnya satu kejayaan untuk mengekalkan ciri-ciri dia di dunia. Jadi kalau dia tak dapat membiak, dia tak ada anak, maksudnya ciri-ciri dia akan musnah lah. Sebab apa? Ciri-ciri dia, contohnya rambut dia, mata dia, kulit dia, telinga dia, dah tak dapat diturunkan ke generasi yang seterusnya. Maksudnya dia akan hilang dia punya kolam ciri dia tu akan hilang. Kemudian kita tengok pada mangsa-pemangsa. Mangsa-pemangsa, satu organisme makan organisme yang lain. Ini mudahlah, contohnya manusia. Manusia ni boleh dikatakan hampir semua yang ada di muka bumi ni, orang kata apa, di bawah cahaya matahari ni dia makan. Hebatnya manusia ni. Buat apa tamaknya dia kan. Semua yang ada di bawah muka bumi ni dia makan. Kalau batu, batu pun dia makan juga, jambu batu kan. Okay, besi, belimbing besi. Tanah pun ada dia makan, macam-macam lah. Tambah-tambah kalau jenis haiwan tu, yang jenis sangat-sangat eksotik pun dia makan kan. Makan kelawar lah, makan anjing, makan kucing. Kita ni orang Islam, tak bolehlah makan benda-benda yang memakan haiwan lain yang bergigi tajam kan. Tapi ada setengah orang kat dunia ni memang dia makan. Dia anggap sesuatu yang sangat unik dan sangat membudayakan kehidupan dia dengan dia memakan benda-benda yang orang lain tak makan ni. Nak kata pun susah jugalah, disebabkan dia dah dibesarkan dalam keadaan yang macam tu. Kita pun tak tahulah nak sebut macam mana kan. Tapi dia eksploitasi habis-habisan. Mangsa dimakan oleh pemangsa. Pemangsa akan buru mangsa. Apa maksud buru ni? Dia akan pergi tangkap, tembak, bunuh, terkam, gigit, semualah teknik yang boleh digunakan untuk memastikan mangsa tu jatuh ke cengkaman dia. Jatuh ke riba dia lah. Mangsa tu tak boleh nak melawan. Jadi bila mangsa tu tak boleh nak melawan, maka habislah hayat dia, menjadi makanan kepada pemangsa. Kemudian kita ada gunakan mangsa-pemangsa ni sebagai kawalan biologi. Sebab apa? Kadang-kadang mangsa ni, yang jenis mangsa ni, yang dimakan oleh pemangsa ni, mangsa ni dia mengganggu
manusia tu sendiri. Jadi macam mana dia mengganggu manusia tu sendiri? Mangsa ni dia makan produk-produk ataupun hasil tanaman manusia, yang apa yang manusia tanam. Sebagai contoh, belalang. Jadi belalang kemungkinan dia akan rosakkan padi. Ataupun dekat padi ni ada nama perosak tu bena perang, bena hijau. Dia akan menyebabkan padi itu tak boleh nak dalam keadaan yang boleh menghasilkan padi yang bagus lah. Jadi padi tu kemungkinan akan kosong, ataupun pokok tu akan mati disebabkan oleh ada nutrien-nutrien daripada pokok tu yang disedut oleh bena perang, bena hijau ni. Ni serangga lah ya, serangga perosak. Jadi dia gunakan mangsa-pemangsa punya konsep untuk bunuh mangsa-mangsa ni. Jadi dia tak perlu keluarkan modal untuk beli racun serangga. Jadi dia guna saja, dia bela saja haiwan-haiwan yang pemangsa ni untuk memastikan mangsa-mangsa atau perosak-perosak, serangga perosak tu tak ada di kawasan pertanian dia. Sebagai contoh, ada di kawasan padi ni dia bela burung hantu. Jadi ada rumah burung hantu, rumah helang ke apa ke. Dia nak kawal apa? Dia nak kawal tikus padi. Dan tikus ni dia akan rosakkan padi, dia akan makan padi itulah. Jadi dengan dia belanya burung hantu tu, dia akan makan padi itu. Jadi dia akan makan padi pula, makan tikus-tikus yang ada tu. Jadi selamatlah padi dia daripada dimakan. Dia tak perlu nak beli racun serangga. Racun tikus. Okay? Jadi bila dia beli racun tikus, dia sembuh racun tikus ke apa ke, dia akan merosakkan tanah sebenarnya. Dan dia salah satunya boleh merosakkan air sungai. Sebab apa? Sebab bila dia guna racun serangga, sembuh dekat kawasan sawah bendang dia, ataupun sembuh dekat kawasan pertanian dia, bila hujan datang, hujan tu akan kena pada racun serangga tu. Bila kena pada racun serangga tu, hujan akan mengalir masuk ke sungai dan dia akan mencemarkan sungai. Ya, cikgu cerita jadi panjang pula kan. Jadi dia kaedah semula jadi kawal haiwan perosak. Contohnya kita ada burung hantu, tikus, ikan gapi, jentik-jentik. Kumbang kura-kura. Ini kumbang. Apa ni? Lady beetles. Okey, lady beetle ke? Kamu nampak kadang-kadang dia warna-warni tompok-tompok pada belakang kumbang tu kan? Lady bird, lady beetle. Afid. Afid ni dia ada pada daun-daun kadang-kadang. Dia akan hisap lah nutrien-nutrien yang ada pada daun, menyebabkan daun tu tak boleh ataupun rosaklah daun tu. Itik, dia guna untuk kawal siput dan serangga pada padi. Jadi kalau dia bela itik ni, kemungkinan itik akan makanlah siput-siput yang ada. Contohnya dekat kawasan utara ni dia ada siput gondang emas. Jadi siput gondang emas ni dia akan menyebabkan padi-padi itu tak boleh nak membesar ataupun bermasalah dia untuk menghasilkan padi-padi pada kadar yang maksimum. Jadi petani-petani akan rugilah bila banyak populasi siput gondang emas ni. Jadi macam mana dia nak pastikan siput gondang emas ni dimusnahkan tanpa menggunakan racun perosak ni? Okey, dia akan belalah itik. Kemudian dia lebih mesra alam. Jadi mesra alam lah, tak guna serangga perosak. Dia tidak guna serangga perosak. Dia tak gunakan racun serangga. Okey, ataupun pesticide. Pastinya lebih murah, tapi dia ada keburukan juga. Dia tak pasti bila benda tu akan betul-betul hilang. Maksudnya mangsa tu betul-betul tidak ada di persekitaran tu. Jadi kemungkinan kita tak pasti dia punya upayaan dia tu untuk menghapuskan mangsa-mangsa atau serangga-serangga perosak tu, boleh jadi dia hapuskan, boleh jadi dia tak hapuskan. Okey. Jadi dia tak sure di situ, dia tak confirm, dia tak pasti. Dan kadang-kadang dia ambil masa yang lama untuk benda tu nak berlaku. Maksudnya dia nak ambil masa untuk kenal pasti persekitaran tu, kenal pasti di mana mangsa-mangsa tu berada, supaya dia boleh atur strategi dia lah. Sebab apa? Dia akan develop dia punya ingatan, skill berdasarkan kemahiran kepada geografi tempat tu. Jadi dia akan ambil masa yang lama. Keseimbangan ekosistem kemungkinan akan terganggu. Seterusnya kita ada simbiosis, berlaku apabila dua atau lebih organisma spesies hidup bersama dan berinteraksi.
Jadi dia kemungkinan 2 atau lebih organisma. Jadi ini tak susah sangat lah. Jadi dia ada interaksi antara 2 atau lebih organisma. Dia ada 3 jenis. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Okay. Sekali lagi, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Jadi kita pergi dulu kepada mutualisme. Mutualisme, dua-dua dapat manfaat. Alhamdulillah, dua-dua dapat manfaat. Maksudnya, interaksi antara 2 atau lebih organisma ni, semua yang ada dalam interaksi itu, semua dapat manfaat. Macam cikgu sekarang mengajar kamu. Ni interaksi lah. Walaupun kita spesies yang sama kan. Kita dua-dua dapat manfaat. Kamu kemungkinan dapat ilmu pengetahuan. Cikgu kemungkinan dapatlah doa yang baik daripada kamu. Okey. Harapan macam tu lah. Jadi dua-dua dapat manfaat. Mutualisme. Contohnya kita ada buran dan ikan badut. Jadi buran ni akan lindungi ikan badut. Jadi kamu boleh tengoklah dekat dalam buku muka surat 33. Muka surat 33. Buku teks kenalah buka baca tengok ya. Menarik buku teks kamu ni, ada warna-warni dia, ada kotak-kotak dia, ada gambar-gambar dia tu. Cuba pastikan diri kamu minat lah. Jadi kamu tak rasa terbeban untuk buka nanti. Jadi buran akan lindungi ikan badut daripada pemangsa. Dan pada waktu yang sama, buran akan dapat makanan lah daripada hasil ikan badut tu makan. Jadi dua-dua dapat manfaat. Jadi ikan badut pula akan bersihkan buran. Jadi dia bersihkan buran, dia beri nutrien, sisa makanan ke buran. Okay? Jadi ikan badut, kalau bahasa Inggeris clownfish. Okay, clownfish. Ikan badut akan dilindungi oleh buran daripada pemangsa. Pada waktu yang sama, ikan badut akan bersihkan buran, beri nutrien, sisa makanan ke buran. Kemudian kita ada lichen. Jadi lichen, alga dengan kulat hidup. Jadi lichen ni adalah hasil kombinasi antara alga dan kulat hidup yang hidup bersama-sama. Okey, yang hidup bersama-sama. Jadi alga ni akan bekalkan makanan ke kulat. Jadi alga ni dia jalankan fotosintesis, dia warna hijau kan. Jalankan fotosintesis menyebabkan dia boleh hasilkan makanan dia sendiri. Jadi bila dia boleh hasilkan makanan dia sendiri, dia tak ada masalah lah untuk memberi makanan tu kepada kulat. Jadi kulat dapat makanan daripada alga. Kulat pula akan bekalkan air, mineral kepada alga. Jadi alga tu untuk jalankan fotosintesis ni antara komponen utama dia adalah air. Jadi kulat dah bagi air dekat dia. Jadi dia boleh jalankan fotosintesis. Ada interaksi di situ yang mana kedua-dua akan dapat manfaat. Kemudian kita ada burung tiung, kerbau. Okey, burung tiung, kerbau ni, burung tiung, burung mala kerbau, burung bangau, kadang-kadang kita nampak dekat dengan lembu, dekat dengan kerbau, burung-burung yang ada dekat-dekat dengan dia orang ni lah. Jadi burung-burung ni kemungkinan dia akan makan serangga-serangga yang ada pada lembu, pada kerbau ni. Jadi dia akan bersihkan badan lembu ni lah. Faham tak? Jadi contohnya macam ada luka pada badan lembu. Bila luka kemungkinan lalat akan bertelur. Jadi bila lalat bertelur, telur tu akan menetas jadi ulat. Jadi bila ada burung dekat situ, ulat tu kemungkinan akan makan telur-telur tu, makan ulat-ulat tu. Jadi dah bersih dah luka bagi lembu tu. Jadi bagus jugalah ada burung-burung di sekitar lembu ke, sekitar kerbau ke yang akan cuci badan lembu tu. Okey. Jadi dia dapat manfaat. Jadi kerbau tu dapat dicucikan badan dia, burung tu dapat makanan. Kemudian komensalism. Bahasa Melayu dia kalau nak sebut ejaan, dia komensalisme. Manfaat satu organisma sahaja, tidak mudarat satu lagi. Maksudnya dengan dia ada hidup sekali, interaksi dia antara satu spesies dengan satu spesies yang lain menyebabkan satu dapat manfaat, satu tak dapat manfaat. Bukan maksudnya kalau tak dapat manfaat tu dia mudarat, dia membahayakan kesihatan dia, tak.
Jadi dia tak ada apa-apa lah. Kalau tengok dekat sini adalah ikan remora. Jadi ikan remora ni dia duduk di bawah ikan jerung atau di tepi ikan jerung. Jadi ikan jerung kalau bergerak, ikan remora akan turut bergerak. Jerung ni dia tak perasan lah. Macam mana dia nak perasan ikan remora tu ada kat bawah dia? Jadi ikan remora ni diubah suai mulut dia tu supaya nanti dia boleh seolah-olah membentuk satu suction, sedutan terhadap badan ikan jerung tu, menyebabkan apabila ikan jerung tu bergerak, dia akan turut bergerak dan dia tidak ditinggalkan oleh ikan jerung lah. Jadi dia akan makan baki jerung. Jadi jerung tu bila dia tangkap dia punya mangsa, gigi dia dengan yang tajam tu kan, cebisan-cebisan hasil daripada proses dia memakan tu, ikan remora pun akan makan. Jadi ikan remora dah dapat makanan daripada ikan jerung. Pada waktu yang sama dapat perlindungan pula daripada ikan jerung. Siapa yang nak berani makan ikan remora kan? Dia duduk dekat dengan pemangsa utama laut. Kemudian kita ada paku pakis, langsio, tumpang celah pokok. Jadi kita ada paku pakis yang duduk dekat pokok-pokok tu. Dia tak ambil nutrien daripada pokok tu. Dia hasilkan makanan dia sendiri. Tapi dia ambil, dapat tempat tinggal. Dia menumpang pada dahan-dahan pokok untuk dapatkan cahaya matahari. Kemudian kita ada parasitisme. Parasitisme ni satu untung, satu mudarat. Jadi maksudnya dia, satu organisma ni dia interaksi dengan satu organisma yang lain pula, menyebabkan organisma yang lain tu jadi sakit, jadi bermasalah, jadi pening kepala dia pula kan. Okay? Dia memberi masalah kepada organisma yang lain. Pada waktu yang sama dia dapat untung daripada interaksi dia, daripada perhubungan dia tu dia dapat untung, yang seorang lagi dapat masalah. Jadi parasit tu adalah dia dapat untung. Perumah selalunya akan mudarat. Kan selalunya lah, memang selalunya mudarat. Contohnya cacing pita. Cacing pita ni ada dalam usus manusia. Bukan manusia sajalah. Ni bolehlah haiwan-haiwan lain pun ada jugalah cacing pita ni. Tapi dah jarang ada masalah lah kalau negara-negara yang moden macam Malaysia. Tak adalah moden, membangun lah. Maksudnya jaranglah kita nak tengok ada orang sampai tak makan 4-5 hari. Budak-budak berbogel main dekat luar. Jaranglah kita nak nampak kan. Kamu kalau keluar pada rumah pun kamu tak nampak lah budak-budak tu berbogel. Kata apa, tak ada pakaian nak pakai, tak ada baju ke, dibiarkan ibu bapa dia main dekat luar ni tanpa pakai pakaian yang sepatutnya. Jaranglah kita nampak. Jadi kuranglah kita nak ada masalah cacing pita ni. Kalau dulu-dulu ya kemungkinan ada masalah banyak cacing pita, sebab waktu tu pun perubatan tak secanggih sekarang lah. Jadi kalau ada masalah cacing pita ni, selalunya doktor akan bagi ubat cacing sajalah. Jadi bila bagi ubat cacing, matilah cacing-cacing ni, dia akan keluar daripada badan. Kemudian kutu. Jadi kutu ni dia akan hisap darah. Jadi hisap darah dia dapatlah nutrien. Jadi manusia yang kena kutu tu akan hilang darah dia, hilang nutrien dia. Jadi kemungkinan dia malnourished. Malnourished tu maksudnya dia kekurangan nutrien dalam badan. Okay, cacing pita pun sama juga. Dia akan makan, dia akan ambil nutrien-nutrien daripada pemakanan manusia tu sendiri. Okay. Cuma cacing pita ni di dalam badan. Dia dipanggil sebagai endoparasit. Kalau yang macam kutu ni ectoparasit. Dia di luar. Dan dia guna juga parasitisme ni dalam kawalan biologi. Jadi ada nama bakteria ni Bacillus thuringiensis. Jadi Bacillus ni adalah satu genus keluarga yang selalu digunakan untuk kawal serangga perosak. Hebatlah ya, dia kawal serangga perosak. Dia ada teknik-teknik, cara-cara macam mana dia musnahkan serangga perosak tu yang bagi cikgu pelik dan unik lah, aneh. Contohnya dia akan kawal kumbang tanduk di kawasan kelapa sawit. Kemudian kita ada faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Jadi ini pun ada dalam buku teks kamu juga. Okey. Tengok saya ada kat mana ya. Kamu carilah nanti ya.
Mana cikgu kadang lompat-lompat ke sana, lompat ke sini supaya susunan ni senang nak diterang. Okey, muka surat 37. Okey, faktor yang mempengaruhi populasi. Serangan penyakit. Jadi, populasi itu akan menurun kalau ada serangan penyakit. Contohnya, kita ada penyakit sesama burung. Jadi, dia akan menyebabkan populasi ayam menurun. Kenapa sesama burung ni bahaya? Dia akan menyebabkan ayam tu kena sesama lah. Jadi, bila ayam kena sesama, ayam tu akan mati atau dimusnahkan oleh kawalan vektor ni lah. Jadi hospital-hospital ni ada pusat kawalan vektor dia. Dia tak nak penyakit-penyakit ni makin banyak. Jadi nak tak nak dia terpaksa kena musnahkan satu kandang ayam tu kalau ada yang kena sesama burung. Kemudian ada penyakit mosaic tembakau. Jadi yang ini akan rosakkan tembakau lah, tanaman tembakau, ladang tembakau. Kemudian apa juga yang mempengaruhi saiz populasi? Bilangan pemangsa. Kalau pemangsa tu banyak, dia akan menyebabkan pengguna sekunder, pengguna primer akan terjejas. Selalunya pengguna sekunder lah, sebab dia tertiar kan, ataupun dia pengguna sekunder, dia makan pengguna primer. Jadi dia akan kacau rantaian makanan tu. Okay, contohnya kuda belang dan singa. Jadi kalau pemangsa ni banyak, kuda belang akan berkurang. Kalau kalau singa kurang, kuda belang akan banyak. Kemudian sumber makanan. Jadi kalau sumber makanan di tempat tu berkurang disebabkan oleh eksploitasi manusia. Manusia musnahkan tempat tu, musnahkan habitat bagi haiwan-haiwan tertentu, musnahkan hutan-hutan. Jadi menyebabkan sumber makanan bagi haiwan-haiwan ni hilang serta merta. Sebagai contoh, panda. Dia makan buluh. Tapi kalau hutan buluh ditebang, dia nak makan apa? Jadi dia puasa lah. Dia puasa sehari, puasa 2 hari. Bila nak tumbuh buluh tu kan, tak tumbuh-tumbuh. Lama-lama dia akan mati kelaparan. Jadi sangat-sangat kesian lah. Manusia ni cukup-cukup rakus. Apa saja yang di muka bumi ni dia akan eksploitasi untuk kepentingan diri dia. Gagak akan makan sisa. Jadi kalau sisa makanan ni dikawal dengan bagusnya, gagak ni akan berkurang lah. Perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca akan mempengaruhi saiz populasi. Contohnya kemarau kan. Jadi ada tahun lepas ada kemarau yang cukup panas berlaku di Australia yang menyebabkan banyak hutan-hutan terbakar. Jadi bila benda tu berlaku, banyak haiwan-haiwan, populasi haiwan, bilangannya jatuh mendadak. Dia jadi sangat-sangat kurang. Sebab apa? Haiwan tu dia mati dalam kebakaran, dalam kepanasan yang api yang membara tu membakar hutan-hutan tu, dia mati bersama-sama, menyebabkan saiz populasi menurun. Okay. Banjir contohnya satu lagi. Jadi banjir pun sama jugalah. Banjir besar. Sehinggalah banjir tu naik sampai ke atap, dia akan tutup rumah. Banjir tu sampai naik ke atas rumah ni. Haiwan-haiwan apatah lagi lah, dia terjejas teruk. Kemudian kita tengok kepada perubahan ekosistem. Air sawah padi. Jadi apa maksud air sawah padi tu? Ini muka surat berapa? Muka surat 38. Cikgu tulislah kat sini. Jadi kekurangan bekalan air. Jadi bila air berkurang, sawah padi ni dia kena banyak air. Pokok padi tu dia masih duduk dalam keadaan yang banyak air. Jadi air kurang, macam mana dia nak tumbuh dengan segarnya, tumbuh dengan berjayanya untuk menghasilkan butir-butir padi. Jadi bila tak dapat air yang secukupnya, tak dapat membesar dengan bagusnya, butir-butir padi itu takkan terhasil dengan banyaknya lah. Jadi kuantiti padi yang dihasilkan oleh penanaman waktu tu akan sangat-sangat berkurang. Kemudian migrasi. Jadi migrasi ini sebagai contoh dalam buku teks kamu ni dia guna burung kendi. Jadi burung kendi ni akan berhijrah ke Kuala Gula, Perak dari bulan September hingga April. Okey, dia akan hijrah ke Kuala Gula. Kuala Gula ni kat Perak lah.
Dia dekat-dekat Kuala Sepetang, kalau tak salah cikgu lah. September hingga April. Jadi pada bulan September hingga April ni akan menyebabkan bilangan serangga, bilangan laba-laba, bilangan mangsa-mangsa bagi burung kendi ni lah kan sangat-sangat berkurang, sebab dia dah jadi satu kali datang banyak sekali, beribu-ribu datang. Jadi bila beribu-ribu datang menyebabkan dia perlu makan. Bila perlu makan, dia akan cari mangsa-mangsa yang menjadi makanan dia. Jadi bila dia cari mangsa-mangsa yang jadi makanan dia, populasi mangsa-mangsa ni akan menjatuh dengan mendadak. Tapi tak adalah dia mengganggu sangat ekosistem. Sebab apa? Sebab dia bukan duduk sepanjang tahun. Maksudnya habis je musim dia tu, dia akan berhijrah balik. Jadi adalah masa untuk mangsa-mangsa ni baik pulih balik semula dia punya populasi. Di sinilah akan menyebabkan perubahan saiz populasi. Muka surat 38. Jadi saiz populasi ni dia berubah, turun dan naik lah. Ada dah tulis kat situ 38. Nampaklah cikgu ni. Kemudian kesan aktiviti manusia. Jadi kita ada berapa kesan aktiviti manusia ni. Manusia ni di tangan mereka ni penuh dengan darah-darah lah. Organisme-organisme, tumbuhan-tumbuhan yang dimusnahkan melalui proses penebangan hutan, perindustrian, pertanian, pembuangan sampah. Kemudian kita ada langkah atasi. Ini bukan kesan dia lah. Jadi daripada penebangan hutan, hutan ditebang. Jadi bila hutan tu ditebang dalam keadaan yang tak terkawal, ada hutan je tebang, ada hutan je tebang, nak tak nak dia akan musnahkan flora dan fauna. Flora ni tumbuh-tumbuhan lah. Fauna ni adalah haiwan. Habis. Dah tak ada apa lagi dah. Dia orang nak pergi mana lagi kalau hutan nak tebang? Hutan tu lah tempat dia orang. Masuk ke kawasan penginapan manusia, habitat manusia, dimusnahkan pula. Orang tak suka pula. Panggil lah perkhidmatan, panggil lah orang kampung ke apa semua, pergi tembak haiwan-haiwan ni. Jadi mereka ni tersepit, ditindas setindas-tindasnya, seteruk-teruknya dizalimi oleh manusia ni. Kemudian dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi bila sebut tentang kesan rumah hijau ni, dia selalu melibatkan gas rumah hijau. Apa dia gas rumah hijau yang paling utama? Karbon dioksida. Bila ditebang hutan, apa yang musnah dengan banyaknya? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni warna dia apa? Hijau. Dijalankan proses apa? Fotosintesis. Jadi dengan berkurangnya atau tiadanya tumbuhan-tumbuhan ni, maka fotosintesis pun sangat-sangat berkurang lah. Jadi dia tak boleh nak serap karbon dioksida. Karbon dioksida akan terperangkap di udara. Apabila karbon dioksida terperangkap di udara, karbon dioksida ni juga akan memerangkap haba yang merentasi ataupun yang melalui, cahaya yang melalui daripada matahari tu nak masuk jatuh ke bumi ni, dia akan perangkap haba tu. Jadi bila dia perangkap haba tu, dia akan menyebabkan pemanasan pada udara tu. Lama-lama dia ada pemanasan global lah. Jadi suhu akan meningkat pada kawasan situ. Jadi dia sangat-sangat bahaya. Walaupun ada setengah orang dia tak setujulah dengan penerangan tu. Dia kata benda ni semua tipu. Tapi dalam segi saintifiknya, itu yang berlaku lah. Kemudian kita ada hakisan tanah. Bila ada penebangan hutan, hutan tu dia ada pokok-pokok, dan hutan ni kadang-kadang dia ada bukit-bukit di hutan. Okay? Hutan-hutan tu dia melibatkan bukit, kawasan tinggi. Bila ditebangnya hutan, pokok-pokok yang ada dekat bukit, dekat hutan tu, cengkaman tanah, cengkaman akar pada tanah tu akan sangat-sangat berkurang. Jadi akar tu sekarang ni dia jadi tak berapa nak cengkam, tak berapa nak padat. Sebab apa? Sebab dia dah mati akar tu pada tanah tu. Bila datang hujan, hujan akan bawa bersama-sama tanah tu masuk ke dalam sungai. Dan pada waktu yang sama, kemungkinan dia dah kawasan atas tu boleh berlaku hakisan tanah. Tanah tu runtuh dengan sekaligus. Okey, kat Malaysia ni pun ada lah tanah runtuh ni memang sangat-sangat teruk. Tak salah cikgu, Highland Tower ya. Kamu cek balik lah ya. YouTube banyak benda-benda cerita macam tu. Kemudian kita ada perindustrian. Jadi perindustrian ni dia selalunya mencemarkan.
Bila sebut tentang industri ni, kilang lah yang paling mudah sekali. Jadi kilang ni boleh dikatakan dia musnahkan, dia cemarkan semua yang ada dekat persekitaran. Cemarkan udara, dihasilkan asap. Jadi proses pembakaran yang ada pada kilang-kilang tu, jadi dia hasilkan asap, dia nak buang kat mana asap tu? Buang di udara. Jadi bila dia buang di udara, udara tu tercemar. Jadi pencemaran udara. Kemudian bila dia ada proses dekat kilang-kilang menghasilkan bahan-bahan tertentu, dihasilkan juga bahan-bahan toksik, bahan-bahan kimia, minyak-minyak. Jadi dia buang dekat mana minyak-minyak tu. Mungkinan dia alir ke sungai. Jadi sungai dah tercemar, pencemaran air di situ. Kemungkinan dia ada mesin-mesin besar dalam kilang tu kan. Jadi mesin-mesin besar dia guna. Mesin bila besar, dia ada enjin yang sangat besar. Bila enjin yang sangat besar, enjin tu bila nak bergerak, dia akan hasilkan bunyi. Jadi kilang tu kemungkinan akan menyebabkan kawasan berdekatan bunyi kuat daripada kilang, daripada mesin-mesin yang ada, menyebabkan pencemaran bunyi. Apa lagi? Pencemaran tanah, sama juga. Jadi dia nak rawat proses, dia nak rawat bahan-bahan kumbahan dia tu, dia buat kolam. Jadi berhampiran dengan kolam tu, tanah-tanah tu akan tercemar, pencemaran tanah. Jadi dengan adanya kilang-kilang ni, kalau tak betul-betul dijaga, diselia dan mengikut undang-undang yang sepatutnya, dia akan merosakkan semua yang ada di ekosistem kita ni. Dia akan rosakkan udara, dia akan rosakkan air, dia akan rosakkan bunyi yang ada, dia akan rosakkan tanah. Hampir semualah. Sama juga dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, hujan asid. Kan dia hasilkan asap tu, menghasilkan gas-gas tu dilepas di udara. Jadi gas tu bila dilepaskan di udara, hujan. Bila hujan saja, air hujan tu akan bercampur dengan gas-gas yang dihasilkan oleh kilang-kilang ni, industri-industri berat ni. Jadi bila gas tu bercampur dengan air hujan, menyebabkan air hujan tu jadi asid. Air hujan akan jatuh ke tanah. Bila jatuh ke tanah, tanah akan menjadi berasid. Tanah bila menjadi berasid, tumbuhan-tumbuhan tak boleh nak hidup. Kita pun kalau kena selalu hujan asid ni, kulit kita pun akan masalah sebenarnya. Kemudian pertanian. Nombor 3, pertanian. Pertanian ni dia guna pestisid. Pestisid ni racun serangga lah. Ataupun racun ni ada banyak jenis lah. Ada yang racun untuk serangga, ada racun untuk lalang. Ada macam-macam jenis. Kemudian baja yang berlebihan. Jadi bila guna pestisid, baja berlebihan, lama kelamaan tanah tu akan jadi tidak subur. Okey? Tidak subur. Jadi bila tanah tu tidak subur, tumbuhan tak boleh nak hidup lagi dekat situ. Kemudian bila guna berlebihan pestisid dengan baja ni, kamu kena ingat, jadi bila hujan datang, hujan tu kena pada kawasan pertanian tu. Jadi dia kena pada hasil dari semburan pestisid dan baja tadi. Jadi dia akan bercampur dengan air hujan. Air hujan tu yang mengandungi pestisid dan baja berlebihan tu akan mengalir masuk ke sungai. Apabila dia mengalir masuk ke sungai, sungai sekarang ni dah tinggi kadar nutrien pula. Tinggi kan baja dia kan. Menyebabkan pertumbuhan alga di situ pula. Ataupun ada, paling mudah sekali akan mencemarkan air sungai itulah. Cikgu cerita lebih nanti kamu pening pula kepala. Mencemarkan air sungai itu pula. Jadi dia dah mengganggu tanah tu satu, dah menjadi tidak subur, sungai pula dah tercemar. Dia merosakkan alam sekitar kita ni, bumi kita ni, hasil dari pertanian ni. Dan benda ni tidak lestari lah. Lestari maksudnya tidak kekal. Maksudnya kalau kita dah tanah tak subur kan, dah tak boleh nak tanam lagi. Jadi tak lestari lah. Jadi tanah tu jadi tak subur, tak boleh kita nak bercocok tanam, tak boleh nak ada hasil pertanian, dia tak lestari, dia tak kekal. Kekal daripada satu masa ke satu masa. Sebab tu kita guna lestari. Kemudian pembuangan sampah. Jadi ini satu masalah, isu yang cukup besar lah. Cikgu pun marah jugalah kadang kat diri ni kan. Kita tak sedar dulu-dulu ni, rajin lah dia buang sampah merata-rata ni. Tak betul-betul jaga kita punya diri kita, disiplin kita buang ikut suka je sampah ni. Terutama sekali ada
berapa kampung ke, berapa tempat ke yang sistem pembuangan sampah dia tu tak berapa bagus. Jadi dia kumpul sampah satu tempat, jadi orang lain pun pergi buang juga sampah dekat situ. Jadi lama-lama tempat tu jadi penuh dengan sampah-sampah, padahal dekat dengan kawasan perumahan ni sampah banyak dekat situ. Jadi bila sampah banyak dekat situ, dia akan menghasilkan bau busuk daripada sampah-sampah tu. Jadi bila bau busuk tu datang, dia akan menyebabkan adanya serangga-serangga yang membawa penyakit ni datang pada kawasan busuk tu, iaitu contohnya lalat. Jadi lalat datang pada kawasan busuk tu. Jadi lalat bertelur dekat situ pula. Bila bertelur pula dekat situ, telur menetas jadi ulat. Jadi ulat banyak dekat situ, dia membesar jadi lalat. Jadi populasi lalat jadi bertambah pula kat situ. Bila populasi lalat bertambah, lalat akan pergi serang pula kawasan perumahan. Jadi dekat rumah saja buka mata je penuh lalat. Mendatang lalat ni datang daripada tempat pembuangan sampah yang tak sepatutnya orang buang dekat situ. Itulah bahaya. Kita nak buang sampah, buang dalam tong sampah yang akan dikutip oleh majlis bandaran lah, yang dia ada tempat untuk dia proses sampah-sampah secara teknologi, secara sistematik. Kita tak boleh buang sampah sesuka hati yang menyebabkan orang lain buang sampah kat situ, menghasilkan bau busuk, menyebabkan kadar serangga-serangga pembawa penyakit ni bertambah. Tikus pun akan bertambah juga. Jadi tikus bertambah, nanti masalah pula. Penyakit-penyakit yang dibawa oleh lalat, penyakit-penyakit yang dibawa oleh tikus. Jadi ini dia ada pencemaran air. Pencemaran air ni macam mana? Hujan datang. Hujan datang kena pada kawasan pembuangan sampah tu yang haram ni. Jadi air hujan lalu dekat sampah tu, dia bawa sampah tu masuk ke dalam sungai. Jadi bila bawa masuk ke dalam sungai, dia akan menyebabkan banjir kilat. Sebab apa? Sampah-sampah tu sekarang dibuang di sungai. Sungai tu jadi cetek. Dia tak dapat nak menampung lagi kuantiti air yang datang daripada hujan-hujan ni. Ni bau busuk cikgu cerita tadi lah. Apa langkah dia? Kuat kuasa undang-undang. Okay? Rondaan hutan. Pastikan orang tak buang sampah sesuka hati. Okay? Tingkatkan kesedaran awam. Macam cikgu ajar sekarang ni, salah satu proses nak tingkatkan kesedaran lah generasi-generasi baru ni untuk jaga alam sekitar. Sayang ni bumi kita ni, tanah Malaysia ni sayang. Kita tak nak sesuatu yang buruk berlaku di sini. Sebab apa? Bila sesuatu buruk yang berlaku di sini disebabkan oleh kezaliman kita sendiri nanti kita tak selesa nak hidup. Okay? Yang paling teruk sekali, yang generasi yang seterusnya lah, dia mewarisi keadaan yang buruk hasil daripada kezaliman tangan-tangan mak ayah dia. Jadi amalkan 5R, iaitu refuse, reduce, reuse, recycle, repurpose. Ini tak susah sangat lah. Refuse tu kita tak nak guna. Okay? Jadi plastik contohnya, tak nak guna plastik, kita bawa kita punya beg sendiri daripada rumah. Kita reduce, kita kurangkan. Reuse, kita guna semula yang mana kita boleh guna semula. Kita recycle, kemudian repurpose. Langkah atasi juga boleh guna kawalan biologi. Kawalan biologi ni selalunya melibatkan macam mana nak atasi serangga perosak pada pertanian. Jadi guna kawalan biologi, dia tak merosakkan alam sekitar. Sekarang ni kita pergi kepada aliran tenaga dalam ekosistem. Yang ini dalam muka surat 22. Kamu boleh tengoklah dalam muka surat 22 tu menarik jugalah kan. Ada tumbuhan, ada beluncas, ada burung berkecet, ekor biru, ada musang, ada cendawan. Dan dia ada tunjuk ada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Jadi tak adalah membosankan sangat kalau kamu nak baca kan. Sebab ada banyak gambar-gambar yang menarik kat situ. Jadi kamu boleh juga tengok kat dalam nota cikgu ni. Pengeluar ni dia akan buat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Selalunya pengeluar ni adalah tumbuhan lah. Dekat dalam nota tu tumbuhan, jadi tulis pengeluar kan. Seterusnya kita ada pengguna primer. Pengguna primer ni dia akan makan pengeluar.
makan pengeluar, tak susah sangat. Dia selalunya adalah herbivore, omnivore. Herbivore ni dia makan tumbuhan, omnivore ni dia makan tumbuhan dan haiwan. Jadi manusia ni omnivore ke herbivore? Omnivore lah. Jadi contohnya kita ada beluncas. Cikgu ambil contoh daripada buku teks kamu ni. Beluncas ni dia akan jadi rama-rama lah atau kupu-kupu. Seterusnya dia ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder akan makan pengguna primer. Dia sama ada haiwan omnivore atau karnivore. Karnivore ni yang memakan daging, memakan haiwan lain, dia tak makan tumbuhan. Contohnya kita ada burung berkecek ekor biru, makan beluncas dan juga makan buah. Jadi dia jenis omnivore. Kemudian kita ada burung raja udang, makan siput, ikan udang. Jadi ni karnivore lah kalau makan haiwan lain, dia tak makan tumbuhan. Seterusnya kita ada pengguna tertier. Pengguna tertier ni karnivore sekunder, makan pengguna sekunder. Jadi kalau jenis yang karnivore sekunder, dia makan yang pengguna sekunder ni. Saiz dia lebih besar. Contohnya kita ada musang. Dalam buku tu kita ada musang. Jadi itu adalah satu aliran lah. Jadi contohnya macam musang ni dia buang bahan tinja dia, najis dia, taik dia. Burung pun sama juga. Jadi bahan-bahan tu kadang-kadang ada makanan-makanan yang tak habis dicernakan. Jadi bila tak habis dicernakan, dia akan jadi najis dan dia akan dibantu untuk diuraikan oleh mikroorganisma. Jadi bila sebut bantu diuraikan, bantu dimusnahkan untuk dia jadi nutrien balik pada tanah. Ini dalam kitaran karbon lah, kitar karbon. Okay? Jadi balik tanah, dia menggunakan pengurai. Jadi pengurai ni adalah organisma yang akan uraikan haiwan, tumbuhan yang telah mati. Jadi kamu kena ingat dia melibatkan yang telah mati, yang tak hidup. Jadi najis ni dia tak hidup lah. Tumbuhan yang dah mati, dah ditebang mati ni dia tak hidup. Haiwan yang dah mati ni dia tak hidup. Jadi dia akan diuraikan, dipecahkan untuk jadi semula tanah tu oleh organisma tertentu. Mikroorganisma yang dipanggil sebagai pengurai. Yang ini kita gelarkan mereka ni sebagai saprofitisme. Saprofitisme. Contohnya kita ada cendawan. Cendawan ni saprofitisme lah. Cendawan ni adalah pengurai ataupun tergolong dalam saprofitisme. Jadi dia hidup dekat batang yang reput dan dia akan uraikan batang reput tu supaya nanti batang reput tu boleh menjadi nutrien-nutrien yang diperlukan oleh cendawan tu. Okay? Jadi maksudnya dia dapat nutrien tu daripada proses dia uraikan batang pokok yang dah mati tu untuk jadi nutrien, dia absorb, dia serap nutrien-nutrien tu. Jadi dia membesarlah sebagai cendawan. Dia dikategorikan sebagai saprofitisme ataupun pengurai. Kemudian kita ada muko. Muko ni pada makanan. Contohnya roti lah, kulat roti kan. Kemudian ada E. coli pada usus, akan pecahkan, musnahkan sisa makanan yang ada pada najis. Jadi najis dalam usus besar tu akan disambung cerna di dalam usus besar oleh bakteria. Jadi bakteria ni akan sambung cerna, sambung pecahkan, kemudian dia akan ambil nutrien-nutrien yang dia nak. Pada waktu yang sama ada juga nutrien-nutrien lain yang akan diserap oleh tubuh badan. Dia ada rantaian makanan dan siratan makanan. Rantaian ni dia selari, dia satu jenis saja, satu panjang macam ni saja. Ini adalah muka surat 24. Jadi kubis, tukar warna lain lah. Ada 3. Kubis dimakan oleh siput, dimakan oleh burung, dimakan oleh musang. Jadi dia panjang macam tu saja, dia tak berselirat lah. Orang tu makan orang ni makan orang tu, tak. Boleh ya? Kemudian untuk siratan makanan pula, kubis kemungkinan dimakan oleh beluncas atau siput atau belalang. Kemudian beluncas pula dimakan oleh katak, siput juga dimakan oleh katak. Cikgu tunjuk burung, tulis katak kan.
Jadi bila banyak sangat bercakap, dia tak synchronize antara otak dengan mulut tu. Jadi dia dimakan oleh yang inilah. Dia ada dekat situ. Kemudian burung dan katak dimakan oleh ular. Ini sama juga contoh dalam buku teks. Cikgu ambil je buku teks punya contoh. Dalam proses aliran tenaga ni, proses memakan ni, akan ada tenaga yang hilang apabila pindah satu organisme ke organisme yang lain. Sebagai contoh, kobis ni apabila dimakan oleh beluncas, ada tenaga yang hilang ni. Okey. Contohnya macam beluncas tu, dia takkan cernakan ke semua kobis yang dia makan tu. Kemungkinan dia akan ambil nutrien-nutrien yang tertentu sahaja, tenaga-tenaga tertentu sahaja, gula-gula tertentu sahaja untuk dia membesar sepanjang proses larva dia. Dia tak akan ambil semua. Macam manusia lah. Kalau makan daging kan, kamu tak akan ambil semua yang nutrien yang ada pada daging tu. Kemungkinan ada juga yang pada daging tu tak dicernakan. Jadi bila tak dicernakan, tenaga yang ada pada daging yang tak dicernakan akan dibuang ke persekitaran. Buang dalam toilet lah. Toilet masuk ke loji, lepas tu disedut oleh indah water kan. Jadi maksudnya tenaga tu akan hilang di persekitaran. Sebab tu adanya kamu nampak bintik-bintik ni. Sebab apa? Sebab dia hilang. Hilang sebab apa? Bila kamu makan tu, bukan semua yang kamu makan tu kamu akan cernakan. Cerna ni maksudnya apa? Cerna tu kamu pecahkan dia kepada molekul yang lebih ringkas. Dia tu dah molekul besar. Contohnya makan daging. Daging ada protein. Protein tu kamu pecahkan di perut, ada pepsin. Pecahkan pula di usus kecil, ada erepsin. Okay, kemudian pecah lagi ada peptidase. Sampailah protein tu dia pecah molekul yang paling ringkas sekali. Kita panggil dia sebagai amino acid. Amino acid yang akan masuk ke dalam salur darah kita untuk dihantar pergi ke sel lah. Okay? Jadi maksudnya bukan semua protein yang kamu makan tu akan dicernakan. Kemungkinan ada yang tak dicernakan, tak sempat, ataupun kamu makan terlalu banyak sangat. Jadi atau molekul daging tu tebal sangat, dia tak dicernakan sepenuhnya. Jadi tenaga yang ada pada daging yang tak diserap tu akan dibebaskan ke udara pula, ke persekitaran. Jadi tenaga akan hilang di situ. Pada waktu yang sama, contohnya bila kamu makan beras pula lah, kamu makan nasi. Jadi bila makan nasi, kemudian kamu berjalan, kamu berpeluh. Jadi ada tenaga dalam bentuk glukosa tu tukar jadi ATP, akan menggerakkan otak kamu, akan menaikkan suhu sedikit badan kamu. Kemudian bila suhu naik sikit badan kamu, peluh dikeluarkan. Jadi ada tenaga yang berubah. Jadi tenaga yang disimpan jadi tenaga haba tu keluar daripada badan. Jadi ada perubahan tenaga tu hilang ke persekitaran. Sebab tu tenaga hilang apabila pindah organisma. Jadi maksudnya bila pindah ke organisma lain, dia akan semakin berkurang. Lebih kurang macam tu lah. Cikgu harap kamu faham lah ya. Cikgu nak terang lebih pada tu pun, ilmu cikgu setakat tu je lah. Jadi disebabkan oleh bergerak, ini ada dalam buku teks. Jadi kita akan hilang lah tenaga-tenaga tu bergerak, respirasi, tenaga haba, makanan yang tidak dicerna. Kemudian kita ada kita nutrien. Pemindahan nutrien dan tenaga berterusan dalam ekosistem. Nutrien akhirnya dikembalikan ke persekitaran. Dah cerita tadilah. Jadi maksudnya nutrien tu akan dipindahkan. Contohnya mati kan. Orang tu mati. Bila mati, tubuh badan dia tu akan ada tindak balas penguraian oleh saprofitisme. Jadi bakteria-bakteria tu akan uraikan manusia yang mati tu. Jadi antara proses yang berlaku adalah penghasilan gas oleh bakteria-bakteria. Sebab tu kalau orang tu mati, antara benda yang berlaku, dia bloating. Dia kembung badan dia tu sebab ada tindak balas dengan bakteria yang akan hasilkan gas menyebabkan tubuh badan dia kembung. Kemudian bakteria tu akan terus makan sehinggalah habis semua air-air dalam badan dia ni keluar daripada tubuh badan. Okey. Kemudian hilanglah dia punya daging-daging dia tu, tisu-tisu dia tu dah mencair,
dah dimusnahkan, dah dimakan oleh bakteria-bakteria ni. Kemudian kalau ada serangga-serangga, ulat-ulat pun akan bantu untuk uraikan lagi daging-daging yang ada, organ-organ dalam badan yang ada. Semua ni nanti akan bertukar menjadi nutrien di tanah dan nutrien untuk keperluan bakteria dan ulat-ulat tadi. Jadi bakteria dan ulat-ulat tu ada makanan dia, tanah pula dapat nutrien dia. Kemudian nutrien-nutrien yang ada di tanah tu pula akan diambil oleh pokok-pokok. Jadi ada kita nutrien di situ. Nanti cikgu terang lah. Kamu tengoklah nanti video cikgu ada buat juga. Tingkatan 1 punya. Dia ada kitar air, kitar karbon, kitar oksigen. Jadi ada aktiviti manusia, aktiviti yang berlaku yang akan ganggu kita nutrien. Sebagai contoh ni, ulang lagi lah. Penebangan hutan tidak terkawal. Terbang sebanyak-banyaknya tanpa ada rancangan yang sepatutnya. Bukan yang tak boleh terbang. Cikgu tahulah, adalah proses-proses untuk tebang hutan ni. Kadang-kadang ada negeri tu dia tidak ada sumber keuangan. Jadi bila tidak ada sumber keuangan, nak tak nak dia kena tebanglah hutan. Tapi bila dia tebang dalam keadaan yang rakusnya, tidak ada rancangan yang sepatutnya, habis semua ditebangnya. Gondol segondol-gondolnya. Sayang, khazanah negara tu hilang begitu saja. Dia ada sistem, ada cara macam mana nak tebang hutan tu. Antaranya, bila dah ditebang, mesti ada tanam semula dan kena ketat undang-undang supaya nanti peraturan dalam proses penebangan hutan tu tidak dicabuli ataupun tidak dilanggar. Jadi kena ketat undang-undang. Undang-undang dah ada, kena pastikan orang-orang yang menebang hutan ni tak menebang di tempat yang tak sepatutnya. Dia dah ada kawasan dia. Kawasan ni sahaja yang kena tebang. Tapi dia pergi langgar lebih daripada kawasan yang sepatutnya. Menyebabkan lebih banyak hutan yang dimusnahkan daripada yang perancangan awal. Kena ketat undang-undang. Kemudian ada juga pertanian terancang. Jadi antara kawasan-kawasan pertanian ni, dia nak ambil kawasan pertanian, dia nak buka kawasan pertanian baru, dia nak ambil daripada mana tanah? Tanah hutan lah. Jadi tebang hutan tu, dia tanam pertanian. Tanam pokok-pokok yang boleh menghasilkan sesuatu lah, pertanian. Jadi bila tak terancang, habis dia tukar-tukar hutan ni jadi kawasan pertanian. Jadi hutan tu dah tak ada. Bila hutan tu dah tak ada, ditanam pula dengan pertanian. Kawasan pertanian tak sama dengan hutan. Biodiversity kawasan pertanian, biodiversity, kepelbagaian bio di hutan berbeza. Hutan ni dia khazanah, semua ada dekat situ, hidup di situ, memperbagai di situ. Tapi kawasan pertanian dia tak ada semua tu. Haiwan-haiwan tu tak duduk ke kawasan-kawasan pertanian ni. Sebab apa? Dia akan sentiasa berselisih, bergaduh dengan manusia. Jadi manusia akan sentiasa menang. Macam mana pun manusia akan sentiasa menang. Manusia, ada haiwan masuk ganggu kawasan pertanian, dia buah pagar. Ada juga masuk, dia letak elektrik kat pagar tu. Masuk juga, dia beli senapang. Masuk juga, dia tembaklah haiwan-haiwan tu bagi mati. Jadi macam mana keadaan pun, at the end, akhirnya manusia tetap akan menang dan haiwan ni, tumbuhan ni, hutan ni sentiasa akan jadi mangsa. Kemudian ada pembakaran bahan api fosil. Jadi bahan api fosil ni datang daripada petroleum lah. Dia akan ganggu kita nutrien. Jadi kena gunalah kenderaan awam. Kenderaan awam ni bas, LRT. Okey. Guna sumber air secara berlebihan. Jadi dia akan ganggulah, air hujan tu dah akan berkurang sebab air banyak sangat digunakan. Jadi itu adalah sebahagian daripada apa yang ada lah. Cikgu rasa cikgu dah cover semua dalam kamu punya bab kedua ni. Harap-harap tak ada yang tertinggal.